Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Fiction Syasha. Jadi untuk kali ini FS akan bacakan cerita yang dihantar oleh follower FS. Diorang hantar dekat laman web fictionsyasha.com. Jadi kepada sesiapa yang nak hantar cerita korang sendiri, bolehlah pergi ke fictionsyasha.com/submit. Okey, jadi cerita pertama hari ini adalah cerita yang dihantar oleh Ida Samad yang bertajuk Teman Mandi. Ini adalah ceritanya. Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak kongsikan cerita seram dan pelik pernah jadi dalam hidup aku. Sekitar tahun 2016, waktu tu aku masih seorang pelajar dan menuntut di sebuah institusi tempatan di Negeri Sembilan. Aku ditempatkan di dom paling atas di hujung koridor kanan berdekatan dengan tangga. Aku berkongsi bilik tersebut dengan seorang senior yang seumur dengan aku. Semuanya nampak normal sehingga lepas habis aku susun barang, aku pun decide untuk bersihkan diri sebelum turun untuk berjumpa dengan kawan-kawan aku yang lain. Waktu tu untuk makan petang. Aku pun ambil tuala, baldi yang berisi alat-alat mandian dan juga baju lalu menuju ke bilik air yang paling dekat dengan bilik aku. Boleh dikatakan hanya dalam 10 langkah saja dah sampai. Tapi perasaan pelik mula menyelubungi aku bila jak saja kaki aku di muka pintu tandas tersebut. Aku dah mula rasa satu badan aku meremang. Tapi aku beranikan diri sebab masa dah makin suntuk disebabkan aku dah ambil masa yang lama untuk kemaskan barang. Langkah kaki aku kuat. Dah masuk saja ke tandas, aku nampak ada 3 buah tandas yang lengkap dengan shower. Berhadapannya pula ada sebuah para yang agak panjang untuk kegunaan membasuh baju. Tanpa lengahkan masa, aku masuk ke tandas kedua atau yang paling tengah. Tengah aku mandi, aku dengar derapan langkah. Bunyi yang datang dari selipar tandas kebiasaannya pelajar asrama gunakan. Dalam hati aku rasa lega sebab at least ada orang yang temankan mandi. Tiba-tiba bunyi pintu tandas dikunci di sebelah bilik mandi aku. Tak lama lepas tu, kedengaran bunyi shower. Hampir 15 minit dalam tandas, aku bersiap dengan hanya memakai baju dan tuala. Aku pun keluar untuk bertegur sapa dengan orang yang mandi di sebelah tadi. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Bila aku keluar, aku tengok dah tak ada orang dalam tandas tu. Aku dah mula rasa pelik dan seram. Aku cuba berfikir positif, mungkin dia keluar lebih awal dari aku tadi. Tapi aku masih tak sedap hati. Aku pun beranikan diri untuk cek bilik air di sebelah kiri dan kanan tandas aku mandi tadi. Satu carutan keluar dari mulut aku tanpa sengaja. Kering ya kawan-kawan, lantai tandas tu. Yang basah cuma tandas tengah yang aku baru je gunakan tadi. Zup, terus meremang satu badan dan aku cepat-cepat ambil toiletries dan langkah keluar secepat mungkin. Rasa macam tak jejak tanah dah waktu tu. 10 langkah untuk ke bilik tu, aku rasa macam tengah lari tapi tak sampai-sampai ke garisan penamat. Habis tu, yang masuk tadi tu siapa? Kejadian pelik ni tak berhenti sampai di sini saja. Malah berterusan sampailah ke akhir semester. Aku selalu tertanya-tanya kenapa setiap kali aku mandi, tak pernah aku jumpa orang lain. Selain ada satu kali tu, aku nak mandi, aku terserempak seorang perempuan ni tengah basuh baju dekat depan tandas tu. Aura yang aku rasa bila berdekatan dengan dia tu tak tahu nak abang macam mana. Seram sejuk, meremang-remang je rasa. Tapi disebabkan aku ni peramah orangnya, aku cuba untuk berbahasa basi. Tanya, siapa nama, kos apa, duduk bilik berapa. Tapi sepanjang aku tanya soalan tu dia tak pernah jawab. Cuma pamerkan muka dingin dan tak pernah senyum. Jangankan orang lain, roommate aku sendiri pun tak pernah terserempak kalau dalam bilik air. Aku jadi muskil tapi aku diamkan sampailah penghujung semester tu. Dah sampai cuti semester dan tibalah masa untuk balik ke rumah masing-masing. Aku beranikan diri tanya roommate aku,
Fin, Ida nak tanyalah, selalu Fin mandi dekat mana? Sebab Ida tak pernah nampak atau terserempak walau sekalipun. Fin ni pun jawab yang dia selalu mandi di tandas hujung koridor belah kiri ni. Aku dah mula rasa pelik, tapi masih tertanya-tanya. Oh, ya ke? Kenapa tak mandi tandas yang kanan ni? Kan paling dekat dengan bilik kita. Buka pintu je, dia nampak. Fin pun jawab, tandas yang dekat bilik kita ni tak pernah orang koridor ni pergilah. Sebab pipe selalu tak function. Lepas tu lighting, tandas tu gelap walaupun siang buta. Lagipun Fin pernah nak masuk tapi tak jadi sebab tiba-tiba meremang tak sedap hati. Fin sanggup pergi yang jauh dari pergi yang dekat dengan bilik kita ni. Aku dapat rasa yang muka aku terus pucat lesi dan tangan aku mula sejuk, tanda aku ketakutan. Maknanya selama ni aku seorang saja yang pergi tandas tu untuk 6 bulan tu. Patutlah aku tak pernah nampak muka-muka budak koridor ni. Dan ya, muka budak perempuan creepy tu pun aku tak pernah jumpa, even waktu perjumpaan ketua aras dengan budak-budak dom. Jadi, siapa dia? Patutlah kerek semacam, pucat semacam mukanya. Rupanya bukan orang. Kisah ni walaupun dah 4 tahun berlalu tapi masih segar di ingatan aku. Sebab pengalaman paling menyeramkan dan pelik pernah terjadi sepanjang 24 tahun aku hidup. Persoalan yang sering kali aku tertanya-tanya, kenapa lantai mandi tak pernah basah walaupun aku tahu budak perempuan tu baru saja lepas mandi. Maklumlah, aku ni mandi bak puteri bersiram. Selagi tak tercabut kulit tu, aku sental. Selagi tu aku rasa tak bersih. Tu yang alih-alih keluar, dah hilang budak tu. Bila roommate aku tahu yang selama ni aku mandi dekat tandas dekat bilik kami tu, dia pun ikut takut. Yang teman ni dah 6 bulan baru sedar pun tak tahu nak rasa apa agaknya. Dan bila dia ajak aku pergi toilet yang belah kiri tu, terus aku terkejut. Mana taknya, berbeza 100% dari yang biasa aku masuk. Bersih, terjaga, mungkin sebab selalu digunakan dan siap ada pokok kecil lagi ditanam dalam pasu. Dan lighting pun on point sangat. Nak banding dengan tandas selalu aku pergi tu, ya Allah, dah macam masuk rumah hantu. Dengan gelapnya, dengan sepinya, macam tak ada orang guna kecuali aku. Hailah, aku tak tahulah nak kata berani atau bodoh aku ni. Anyway, itu semua pengalaman pahit manis waktu belajar dulu. Confirm tak boleh lupa. Dan untuk pengetahuan korang, selama 6 bulan menjadi penghuni sementara di dom tersebut, beberapa pengalaman seram. Bunyi tingkap diketuk pukul 3 pagi, dihimpit waktu tidur selepas asar dan macam-macam lagi. Aku alami disebabkan roommate aku dulu selalu fly bilik dan tinggallah aku ditemani oleh makhluk-makhluk yang nakal ni. InsyaAllah, jika aku rajin, it will be next entry pasal ketukan tingkap pukul 4 pagi dan orang memberi salam. Take care guys. Kisah dihantar oleh Ida Samad. Okey, kisah kedua pula. Kisah yang dihantar oleh seorang follower FS yang ingin dikenali sebagai Pakcik AA. Okey, ini adalah kisahnya, kisah yang bertajuk Wangian dari Bawah Jambatan. Okey, sebelum tu kita minum dulu. Okey, ini adalah kisahnya. Assalamualaikum semua. Lebih 2 tahun aku menjadi pembaca senyap fiksyen Syasha dan baru sekarang terdetik dalam hati ni nak berkongsi kisah dengan semua pembaca di sini. Harap-harap anda terhibur. Kisah ni berlaku ketika aku bekerja di sebuah kilang di Shah Alam, Selangor. Masa ni masih muda belia lagi, tapi sekarang dah nampak berusia sedikit, walaupun senyuman masih manis, memikat. Rasanya pembaca fiksyen Syasha ni ramai yang muda-muda, jadi panggil Pakcik sajalah, lebih mesra. Ketika ni kehidupan Pakcik boleh dikatakan banyak dihabiskan di atas jalan dan tempat kerja saja. Maklumlah, tinggal di Ceras dan berulang-alik ke tempat kerja di Shah Alam. Keluar rumah tepat pukul 6 pagi dan balik dari kilang jam 8 malam dan sampai ke rumah jam 9 malam macam tu. Esok pagi dan nak kena bangkit pukul 5 dan ulang lagi, rutin yang sama. Itulah rutin Pakcik setiap hari. Manakala hari Sabtu dan Ahad pula,
pakcik banyak menghabiskan masa berehat di rumah. Maklumlah, tenaga dah banyak dihabis pada hari bekerja. Kerja di kilang ni agak memenatkan. Banyak urusan yang kita kena buat sendiri dan banyak masalah yang kita kena selesaikan menggunakan judgement kita sendiri. Kalau ada masalah yang besar tu, barulah kita bincang dengan bos, minta pandangan macam mana nak selesaikan masalah tadi. Lepas tu kita kena ambil tindakan berdasarkan perbincangan tadi. Okey, kita terus ke hari kejadian. Seperti hari-hari sebelumnya, pakcik keluar kilang pada pukul 8 malam. Maklumlah, kena jaga orang OT dan lepas tu kerja pakcik kena tutup lampu, kipas dan tutup pintu kilang, termasuk offkan kompresor di belakang kilang. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Lepas mendirikan solat maghrib, pakcik terus berjalan ke kereta Viva Elite pakcik yang berwarna merah garang. Jadi kenangan dah kereta pakcik pertama tu. Untuk balik ke rumah, pakcik menggunakan Federal Highway mengarah ke KL dan pakcik ambil susur masuk ke NPE melalui kampung Datuk Harun. Jalan masa ni memang agak sesak. Dah lah letih bekerja. Balik letih dengan jalan sesak lagi. Itulah cabaran penduduk kota macam pakcik ni. Pakcik teruskan pemanduan pakcik dengan pemanduan sederhana laju sambil pakcik menyanyi lagu Sejati dari Wings untuk menghilangkan rasa mengantuk. Pakcik tak pasang radio sebab radio kereta pakcik rosak. Kedudukan radio kereta Viva yang di atas menyebabkan radio mudah rosak disebabkan panas terik cahaya matahari. Sampai saja di Plaza Tol, pakcik turunkan tingkap kereta pakcik dan pakcik sentuhkan kad touch and go pakcik untuk membuat bayaran tol. Lepas tu pakcik sambung perjalanan pakcik. Masa ni pakcik tak naikkan lagi tingkap cermin kereta pakcik sebab rasa segar pula bila kena udara sejuk malam tu. Pakcik pun masih feeling nak nyanyi lagi. Pakcik sambung dengan lagu Kerana Kau, nyanyian Ellie Cat. Lepas tol tu, pakcik ambil susur ke kanan dan pakcik kena lalu bawah jambatan. Sedang pakcik seronok menyanyi sambil memandu, pakcik tercium bau yang sangat busuk dekat bawah jambatan tu. Pakcik pun apa lagi, terus naikkan tingkap sisi kereta pakcik. Busuknya, lancar je mulut pakcik menyebut dengan nada yang jelas walaupun perlahan. Selang beberapa saat, bau busuk tadi hilang. Ialah kan sebab dah tutup cermin tingkap kereta. Tapi yang tak sedapnya, bau busuk tadi tu kini berganti dengan bau yang sangat wangi. Bau wangi yang pakcik tak pernah bau selama ni. Baunya seakan-akan keluar dari aircon kereta. Sampai tangan pakcik ni bau wangi macam dicelup dalam minyak wangi. Hati pakcik dah tak sedap dah masa ni. Bulu tengkuk pakcik dah berdiri. Pakcik dapat rasakan macam ada orang duduk di tempat duduk belakang. Masa ni pakcik beranikan diri melihat menggunakan cermin pandang belakang. 2-3 kali pakcik cuba tengok ke belakang menggunakan cermin tu. Alhamdulillah tak nampak apa-apa. Tapi bau wangi tadi tak berkurangan. Dan firasat pakcik kot mengatakan ada sesuatu di tempat duduk belakang. Cuma mata kasar pakcik saja yang tak nampak. Tapi dia menumpang. Takkanlah sebab dia terhibur mendengar kemerduan suara pakcik sampai dia masuk dalam kereta. Aduh. Dari nyanyian lagu-lagu, pakcik terus membaca ayat kursi sepanjang perjalanan. Tak tahulah, tunggang terbalik tak bacaan pakcik. Bila masuk jalan yang gelap, makin pakcik kuatkan bacaan ayat kursi. Pakcik cuba bertahan. Bau wangi tu masih kuat walaupun pakcik dah berada di depan rumah pakcik. Ini kalau dia ikut masuk rumah, naya macam ni. Sebelum turun dari kereta tu, pakcik buat muka serius sikit dan pakcik cakap sorang-sorang dalam kereta tu. Bunyinya lebih kurang macam ni. Kau jangan nak cuba masuk dalam rumah aku. Aku tak izinkan kau. Aku berani kerana benar. Alhamdulillah, tiada gangguan malam tu di rumah pakcik. Keesokan harinya apabila pakcik masuk ke dalam kereta, tak ada bau wangi yang macam semalam. Semuanya normal. Sekarang ni, bila difikirkan balik, pakcik punyalah berani tengok tempat duduk belakang tu banyak kali. Kalaulah dia tunjukkan diri, tak tahulah macam mana keadaan pakcik masa tu. Dan tak tahulah macam mana boleh terkeluar ayat aku berani kerana benar tu. Pengajaran di sini yang dapat pakcik simpulkan, daripada kita menyanyi dalam kereta tu, baiklah kita mengaji dan berzikir dalam kereta tu sepanjang perjalanan. Sekurang-kurangnya amalan kita dicatat malaikat. Lebih-lebih lagi, perjalanan balik ke rumah memakan masa lebih sejam macam pakcik ni. Sekian dari pakcik. Okey, itu dia kisah yang dihantar oleh
follower FS yang ingin dikenali sebagai Pakcik AA. Agak seram juga kisah tu. Masa aku baca ni pun aku ada rasa meremang sedikit sebab baca pukul 1.20 pagi ni. Okay, rasanya sampai di sini saja untuk video kali ini. 2 kisah yang dikongsikan hasil daripada cerita yang dihantar oleh follower FS. Jadi kita akan bertemu lagi pada video akan datang. Aku ucapkan terima kasih kepada yang masih lagi support channel FS dan setia untuk menonton setiap video yang disiarkan di dalam channel ni. Dan pada yang belum subscribe tu, klik lalu subscribe. Okay, jom support channel FS. Okay, itu saja dari Fiction Shasha. Sekian, terima kasih.